Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah untuk hari ke-16 Ramadan, siri kedua, daripada tajuk hari ke-15 tadi. Itu panjangnya doa tarawih. Apakah yang aku doakan? Tajuknya. Sesudah menunaikan salat tarawih, sama ada 8 atau 20 rakaat, imam biasanya berdoa dengan doa yang agak panjang. Sebagai makmum, kita mendadah tangan mengaminkan doa yang dibaca. Kerap kali ketika berdoa itu, mata kita pun layu mengantuk dan selalunya terlelap. Lebih malang lagi, imam berdoa dengan laju untuk menghabiskan cepat solat tarawih. Namun, sedarkah kita? Adakah kita faham apa yang sebenarnya yang kita minta dalam doa itu? Mungkin kita layu ketika berdoa itu kerana kita tidak faham maksud doa berkenaan. Dalam siri sebelum ini, kita telah membincangkan kandungan doa salat tarawih sehingga item yang ke-6. Dalam siri ini pula, kita teruskan perbincangan tentang kandungan doa itu dari item yang ke-7 hingga akhir. Ke-7, kita mohon agar kita selalu mengharapkan keampunan Allah. Untuk mengharapkan keampunan dari Allah, hendaklah kita selalu beristighfar darinya. Yang paling penting dari itu ialah kita menyadari kesalahan yang kita lakukan. Paling parah sekali apabila kita tidak menyadari kita buat salah dan rasa tidak bersalah, sedangkan kita adalah manusia yang serba kekurangan dan sering melakukan kesalahan. Ke-8, kita mohon agar kita berpaling dari perkara lagha. Lagha ialah perkara sia-sia yang boleh menyebabkan kita jauh dari Allah. Sebagai seorang Islam, cuba kita elakkan dari melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kerana jika kita tahu kewajipan sebagai seorang Muslim, kita akan rasa masa 24 jam itu tidak cukup untuk melangsaikan semua kewajipan itu. Yang ke-9 dan ke-10, kita mohon agar kita zuhud di dunia dan suka kepada akhirat. Menjadi zuhud bermaksud menjadi orang yang tidak sangkut hatinya dengan dunia. Biarpun dia kaya, tetapi dia tidak menjadi hamba kepada kekayaannya. Suka kepada akhirat bermaksud suka kepada perkara yang membawa pahala dan menjauhi perkara dosa dan maksiat. Kita perlu menjadikan rumah, kereta, pangkat, wang dan sebagainya sebagai sumber untuk mendapat pahala. Ia akan menjadi saham di akhirat kelak. Jika tidak, ia adalah perkara dunia sahaja. Apa-apa yang boleh mendatangkan pahala, ia adalah akhirat. Manakala yang tidak boleh membawa pahala, ia adalah dunia. Kita mohon yang ke-11. Kita mohon agar kita redha dengan segala ketentuan Allah. Realitinya, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini, kita berjaya menikmatinya. Kita ingin kaya, berwajah cantik, mendapat pangkat yang tinggi, memiliki rumah yang besar, dan sebagainya. Tetapi tidak semua itu kita boleh peroleh. Kita perlu berusaha dan meminta dari Allah. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Menerima segala ketentuan itu adalah menerima qada dan qadar dari Allah. Marilah kita bersangka baik terhadap semua ketentuan yang Allah telah aturkan kepada kita. Kerana Allah tahu itulah yang terbaik untuk kita. Yang ke-12 dan ke-13, kita mohon agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah dan sabar atas segala bencana. Menyukuri nikmat Allah adalah rentetan dari sifat menerima segala ketentuan Allah. Jika seringkali merungut dan berasa tidak puas hati dengan segala yang telah diperolehi, ia merupakan tanda hidup yang tidak bahagia. Dia hidup dalam penjara kehidupan, menderita akibat tidak bersyukur dan selalunya dengki dengan orang lain. Yang ke-14, kita memohon agar kita dapat berada di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti, kita dalam keadaan yang amat sukar.
tahap kesukaran itu bergantung kepada tahap amalan kita kepada Allah. Kita akan selamat sekiranya kita dapat berpeluang untuk bernaung di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, ketika kita dalam lautan umat manusia di padang mahsyar nanti, kita dapat terselit di bawah naungan Rasulullah. Tidak maukah kita? Marilah kita menjadikan Rasulullah sebagai idola dan selalu bersalawat ke atasnya. Mudah-mudahan berpeluang untuk berada di bawah naungan. Ke-15. Sehingga ke-22. Kita memohon agar kita dapat masuk syurga Allah. Dapat datang dan menikmati air telaga Kausar. Dapat masuk syurga. Dapat duduk di singgasana syurga. Dapat berkahwin dengan bidadari. Dapat memakai pakaian yang indah. Dapat makan makanan syurga. Dapat minum susu dan madu syurga. Dan yang dihidangkan bersama gelas dan cerek. Akhirnya dapat bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ini adalah kemuncak doa kita dengan Allah, yaitu untuk masuk syurga dan menikmati segala nikmat di dalamnya. Inilah doa-doa yang kita minta dari Allah apabila dapat masuk syurga nanti. Marilah kita bandingkan kualiti amalan kita dengan doa yang kita pohon dari Allah. Adakah doa yang kita panjatkan itu padan dengan amalan kita? Kita baru selesai mengerjakan solat tarawih 8 rakaat. Sekitar 30 hingga 45 minit sahaja. Tetapi terasa sangat letihnya. Bagaikan bermain bola 90 minit. Orang dulu solatnya lama dan baca Al-Quran pula panjang. Padanlah mereka minta syurga dari Allah. Ini bukan bermakna kita memperkecilkan amalan kita. Tapi lebih untuk muhasabah agar lebih berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Allah. Lebih malang lagi apabila kita hanya meminta dari Allah tapi tidak melakukan sebarang tindakan. Memanglah masuk syurga disebabkan rahmat Allah, bukan sebab amalan kita. Namun kita perlu untuk menunjukkan komitmen dan kesungguhan yang tinggi kepada Allah selagi seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, semoga kita terus diberi hidayah oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.